Hai, salam Tech Manic semua. Saya Faham. Selamat datang ke behind the scene live yang sepatutnya korang dah tengok dah sebelum ni. Okay. So ini adalah video behind the scene ni yang mana kita nak tunjukkan macam mana kita buat live, kita set up live dengan menggunakan 3 kamera dengan hanya satu benda ni je kita gunakan, iaitu YOLOBOX Pro. Okay, so first of all, terima kasih kepada Pixel Distribution sebab sudi untuk pinjamkan kita YOLOBOX Pro ni lah. Okay, so sebenarnya saya dah ada cakap beberapa benda YOLOBOX tu sebenarnya dalam live hari tu. Okay, kalau korang nak tahu, korang boleh check it out balik live yang hari tu. Saya ada simpan dia, ada je dekat YouTube tu. So untuk yang tak tahu YOLOBOX ni apa, dia secara mudah dia adalah, dia macam bentuk dia macam tablet, tapi tablet ni memang khas untuk korang buat streaming live. So dia punya aim YOLOBOX Pro ni adalah untuk korang nak setup live secara portable. Okay. Tapi setup live tu korang boleh adakan juga secara profesional. Maknanya korang boleh gunakan lebih daripada satu kamera. Korang tak perlu nak gunakan laptop, nak kena gunakan software, tapi korang just pakai YOLOBOX Pro ni sahaja. Dan dalam tu ada macam-macam lagi yang boleh masuk ke lower third, boleh masuk image overlay, tapi tak apa, saya tunjukkan. So untuk YOLOBOX Pro ni sebenarnya dah ada banyak review dekat YouTube. Macam korang tengok dekat YouTube lah, ramai review luar. Mak kami lah review hari tu, Jasmine pun dah review. Tapi untuk saya, kita nak review secara santai je, dan sambil tu kita nak tunjukkan juga macam hari tu yang korang tengok live tu semuanya adalah berasal daripada YOLOBOX Pro. Okay, so korang boleh nampak lah hasil daripada produk tu yang kita buat live secara multi cam production. Yang korang nampak sekarang ni, ini adalah setup dia yang kita buat live hari tu. Ni saya punya kerusi kat sini, saya boleh duduk seorang kat sini, and then kita ada kerusi sofa, duduk sofa. Yang ni untuk jemputan kita lah, Asfamdi dengan Eli Azad tu. Dan kita ada meja depan, kita ada letak kuih-kuih sikit, kita ada letak air sikit, kamera lah, depan ni ada 3 kamera. Yang tengah ni adalah untuk Sony FS700, yang ni untuk wide, nampak kita orang bertiga. And then yang kamera belah sini adalah Sony A7. Sony A7S2 ni adalah untuk tembak ke diorang gunakan 35mm sebab diorang 2 orang kan. So wide sikit lah, dia bukan wide, dia medium. Okay, and then saya punya adalah Blackmagic 6K Pro. Dekat bahagian sini kita tembak ke sini. Yang ni saya gunakan 50mm lah, tight sikit. Medium close up sikit untuk saya seorang sahaja. And then untuk lighting sekarang ni sebenarnya belum finalize lagi. Nanti saya terangkan lah macam mana kita nak set up lighting tu, nak gunakan lighting apa dan sebagainya. And then yang korang nampak sekarang ni, kita buat setup green screen. Okay, macam yang korang tengok dalam live hari tu, yang korang nampak yang belakang tu adalah green screen. Sebab YOLOBOX Pro ni boleh key out green tu terus. Tak perlukan laptop, tak perlukan software nak buat key tu secara manual. Asalkan korang dapatkan green screen ni dengan lighting yang cukup, and then korang boleh go lah dengan masukkan terus background yang korang nak. Tapi macam mana korang nak set up green screen yang betul, macam mana nak light green screen yang betul, korang kena langgan dekat mtasflix.podia.com. Kat situ kita ada ajar macam mana kita nak set up daripada kamera, daripada green screen, daripada lighting. Tapi untuk setup kali ni, kita tak adalah nak macam kita nak cantik, tapi kita nak buat nampak simple tapi still nampak proper lah, tu maksud dia. Okay, so untuk YOLOBOX Pro ni, dia boleh support sampai 4 kamera. Tapi kamera yang keempat tu digunakan USB lah, USB biasa, ataupun yang ditujukan adalah webcam. Tapi kita tak ada webcam kat situ. Kita gunakan 3 slot HDMI sebab dia ada 3 slot HDMI. Yang kamera ni ada, kamera ni ada, kamera tu pun ada. So kita boleh gunakan secara maksimum 3 kamera. Okay, and then yang ni kita akan gunakan LAN cable. Sebab LAN cable ni lagi stable lah, sebab kita punya router ada kat situ je. So memang dekat je kita nak tarik router tu, kita masukkan LAN cable. LAN cable ni mudah je, pasang dekat dia punya RJ45 ni, pasang masuk dalam ni, masuk kita punya router dekat sini. Memang bersepah sikit lah, sini macam-macam kita connectkan. Mana connection yang kosong? Okay, Allah, tak boleh. Okay, selain LAN cable, dia boleh gunakan wifi. Memang wifi kita laju 800 Mbps. Tapi takut sebab tak stable tu, kita nak elakkan benda tu, takut tiba-tiba lagging masa live ke apa kan. Dan lagi satu cara, bawah ni sebenarnya dia ada slot tau, slot SIM card yang kita boleh guna macam mobile data dekat handphone lah. YOLOBOX ni pun boleh gunakan juga. Itulah antara jenis-jenis connection yang korang boleh gunakan dekat YOLOBOX ni. Sekarang ni yang YOLOBOX ni, nanti ada seorang yang akan jaga, yang akan switch antara kamera, iaitu maybe Haziq kot.
yang tadi tu input, okay? Kamera input. Kamera input tu akan masukkan ke dalam ni. Okay, dia ada lagi satu sebenarnya HDMI out. Out ni untuk outputkan monitor yang ada dekat YOLO box ni kepada monitor yang lain. Yang monitor tu, yang tu untuk saya lah. Saya akan duduk sini dan saya boleh tengok macam mana apa yang ada je dekat screen YOLO box tu, okay? Yang ni ada orang khas yang akan kawal dia. So kamera rasa statik je lah, tak ada mana-mana pun. Sebab style kita orang macam korang tengok live hari tu, kita macam beraya rumah orang. Korang tak adalah nak pusing-pusing satu rumah kan. Okay, kita akan duduk je. Dia ada type C juga kat sini. Type C dia ada dua. Type C ni korang boleh connect dengan kamera, tak silap lah. Nanti saya check balik dia punya ni headphone jack lah. Korang boleh monitor headphone jack tu. Nanti saya tunjukkan kita punya setup audio. Maybe kita nak go for simple je kot. And then USB type C yang paling hujung sekali adalah untuk cas. So yang selama saya gunakan untuk type C dekat YOLO box ni, antara kekurangan yang saya nampak lah, dia tak bagi charger. Tapi YOLO box ni at least kena gunakan quick charge 3.0 ke atas, okay? So kalau korang yang ada smartphone yang quick charge 3.0 ke bawah, maksudnya charger korang slow lah. Dia takkan charge pun dekat YOLO box ni. Tu kekurangan dia lah. Tapi at least nasib baik dia bagi type wire type C tu untuk mengecas, okay? So itu antara kekurangan yang saya nampak lah. So yang korang nampak dekat sini, dia punya screen dia ni, dia macam Android punya user interface. Sebab kalau korang tengok dekat bahagian bateri dia, dekat bahagian wifi dia, memang sebiji sama. Dan dia memang Android pun, tapi dia Android OS yang dah dimodified lah mengikut kegunaan untuk YOLO Box Pro ni. So kalau korang tarik bawah dia ada brightness, ni brightness dia. Kalau korang baru nak gunakan, macam biasa kena buat account dia lah, semudah je. Korang punya email dan juga password. And then kalau korang pergi dekat sini, yang test ni adalah kita boleh jadualkan dia bila kita nak live. So live yang kita akan buat nanti, kita akan schedulekan. So cara dia mudah je, korang tekan tambah dekat sini and then kita akan tekan create live stream dekat bahagian sini. Okay, live stream dia apa? Tajuk dia Sembang Raya. Okay, and then kita done. Description dia, jom sembang-sembang. Date dia bila? Date dia okay malam ni. Masa dia adalah pukul 9 malam. Maybe saya nak buat countdown 8.30 lah. 8.30 malam. So kita akan create. Okay, so korang nampak schedule kat sini. So kita boleh tekan dekat sini. Yang ni saya dah connect kan dengan beberapa kamera yang korang boleh nampak dekat. Ini ada badan cameraman kita, arm, ada dekat camera first. Dan ini adalah kamera Blackmagic 6K Pro kat sana tu. Okay, so bahagian platform ni korang boleh nampak kita boleh linkkan dengan saya punya YouTube. Mudah je, just tekan link je and then korang kena sabar sikit. Accept and continue. Allah, kena tegak pula. Okay, next. Passwordnya korang takkan tahu. Okay, so korang kena talentkan kepala sikit, dia akan tunjuk YouTube success and then korang close lah. Kita link kan dengan kita punya account, on kan kat belah sini. Apa pula ni? Kita ada beberapa bukan masalah, tapi dia macam ini untuk orang yang baru-baru nak buat YouTube. So kau rasa sendiri. Kalau nak buat live stream terus tak boleh. Korang kena lepas 50 subscriber dulu. Okay, saya dah lepas. Lepas tu kena verify nombor phone, barulah korang boleh upload video yang panjang lebih daripada 10 minit and then korang boleh custom thumbnail dan sebagainya. And then untuk live korang kena request dulu. Tapi saya rasa tadi sebab tadi dah upload story sampai kita almost nak tukar channel live daripada channel aku sendiri kepada channel MT Academy, tapi tak jadi. Kita stick lah sebab dah boleh live dekat channel aku lah. Okay, untuk korang yang nak buat live, korang kena request dulu untuk selamat sehari sebelum lah. Okay, tapi alhamdulillah tadi dah request dalam masa beberapa minit baru boleh balik. So jom kita sambung lah. Kita dah link kita punya account and then korang akan nampak button go live dekat bahagian sini. So kita tekan on dekat sini, dia akan ready. Dalam privacy setting ni macam mana korang nak upload video korang, dia ada public, unlisted dengan private. So kalau public ni dan public ni dah ada. Kalau saya tekan go live ni, maksudnya dia akan instant live terus lah. And then tak silap lah, dekat YOLO Box Pro ni kita boleh terus direct live stream dekat YouTube satu, dekat Facebook secara serentak. Okay, so kita try dekat Facebook account binding. Okay, Facebook saya lupa saya punya password, so tak apa. Twitch dengan custom RTM Paste. Okay, custom RTM Paste ni maksud dia macam korang boleh live selain daripada platform yang ada dekat sini lah. Korang kena ada dua benda ni baru korang boleh connect antara YOLO Box Pro ni dengan platform tu lah. Okay, dia ada stream key lagi satu kat sini lah benda tu. Okay, so bahagian bawah dekat sini, cara ringkasnya ini adalah overlay. Kalau korang live gunakan OBS, korang kena letak secara manual. Yang ni pun sama, tapi dalam ni dah siap ada dah overlay. Korang nak
nak overlay apa. Okay, kita ada dekat kamera wide ni. Contoh saya nak tambah lower third yang dah ada dekat sini, saya just tekan je, dia akan automatic ada dekat bahagian screen sini saja. Okay, memang automatic. Okay, selain tu, kalau nak tengok tak banyak lagi overlay yang dibagi, just tekan tambah dekat sini, korang akan nampak image overlay, lower third dan countdown timer. Okay, countdown timer ni macam contoh yang korang boleh tengok kat streaming punya platform, biasanya dia ada timer lah. Maybe kita akan buat dalam 30 minit. Image overlay ni kita kena cari dulu image overlay yang korang nak masukkan dalam streaming ni, barulah korang boleh access dekat sini. Selain tu, korang boleh tekan lower third. Yang mana yang ni yang saya cakap tadi, lower third ni dah disediakan macam mana yang korang nak. Okay, rolling caption ada. Contoh saya letakkan kat sini. Okay, saya pilih yang bawah sekali lah. Kita boleh edit direct terus dekat dalam ni. Subscribe, even korang punya font pun boleh tukar dekat sini. Dia adalah beberapa, tak semualah. Tak, saya suka OpenSend lah. OpenSend pun boleh lah. Okay, dia text size dia, korang nak besar mana, boleh letak sini. Background color, semua color dia boleh tukar. Saya pun hijau lah. So ini contoh lah text alignment, korang nak ke mana. And then scale dia, beza scale dengan text ni. Text ni size dia punya size text ni. Scale ni scale berapa besar nak berada lah. And then kalau korang dekat bahagian yang screen ni, korang boleh letakkan sama ada nak kat atas ataupun kat tengah-tengah ke, ataupun kat bawah pun boleh. Dan kemudian cara nak masukkan dia, just tekan sahaja and then dia akan ada dekat kamera yang kita pilih tu lah. Okay, kalau korang nak delete balik overlay tu ataupun korang tak nak overlay tu dalam scene kamera korang tu, boleh je tekan dia punya yang merah highlight ni adalah ada yang ada dalam korang punya video. So kalau tak nak, just tekan balik je. Dia takkan ada lah dalam korang punya scene kamera tu. Okay, so sangat-sangat mudah lah. Sekarang ni korang dah ada green screen, korang dah siap setup. Macam mana nak hilangkan green screen tu? Okay, cara paling senang je, dekat bahagian dekat screen kat sini, korang akan nampak ada bulat, ada gambar orang ni. Just tekan je kat sini, then dia akan keluar chroma keying setting. Keying switch ni just tekan je on. Bam, dah nampak dah dia punya hasil dia. Yang ni saya dah masukkan dah tadi. Sebenarnya dia ada kosong je macam ni. Yang ni korang boleh pilih lah sama ada. Ini yang saya masukkan lah. Kasih Aziz lah. Okay, kita tekan done and then korang boleh nampak lah ada background kayu, lepas tu ada lighting kat belakang tu. And then kita boleh adjust dia punya similarity dia. Nak berapa banyak. Sebabkan dia ada effect dekat meja ni, so dia akan hilang dekat meja lah. So kita boleh adjust kat sini and smooth dia nak smooth berapa banyak. And then kalau korang dah berpuas hati, korang boleh tekan done. Untuk Yellow Box Pro ni, even kita punya green screen tu tak berapa sekata sangat, dia boleh hilangkan. Tapi kalau green screen korang tu memang ada satu side cerah, satu side gelap, tak boleh nak hilangkan secara rata lah. Okay, at least korang ada pencahayaan yang baik untuk green screen tu, dah cukup baik lah untuk hilangkan. Sebab semua kerja yang hilangkan tu semua Yellow Box Pro yang buat. Dia dah detect warna-warna hijau yang dia boleh nak hilangkan. Itu just apply untuk satu kamera saja. So untuk kamera lain korang kena buat juga sendiri. Okay, bahagian bawah yang belah kiri ni pula paling senang nak faham. Ini adalah switcher dia. Kat mana kamera korang yang banyak-banyak tu letak, ada berapa 3 kamera, semuanya ada kat bahagian sini. So kalau nak tambah add video source, sini lain boleh je add video source. Okay, just tekan kat sini and then HDMI ni memang yang daripada port luar. Yang dekat SD card ni, function pertama SD card ni adalah untuk insert benda-benda yang macam gambar, intro, video dan sebagainya. Untuk korang nak buat background punya image, semua kena melalui SD card sahaja. Yang kedua, SD card ni adalah digunakan untuk record live stream yang ada melalui Yellow Box Pro ni. Memang sangat mudah, korang tak perlu kamera asing untuk record. So untuk PDF pula, PDF ni macam korang nak share korang punya dokumen ke apa ke, pun boleh juga melalui Yellow Box ni lah. And then so kalau korang tekan dekat bahagian bawah dekat setting dia ni, akan nampak ikon sound ni, korang tekan dia dan korang akan masuk setting audio mixer. Dia mudah je. Kalau korang gunakan HDMI ni dia akan bawa display dan sound sekali tau. So setiap kamera ni dia akan ada sound dia yang tersendiri. Setup sound kita akan buat satu kamera tu jadikan sound kita lah. So dua lagi kamera ni saya akan off lah. Okay, so saya akan ambil sound daripada Blackmagic dia adalah daripada HDMI 2. So kita akan on dia, Blackmagic ni, dan kita akan matikan sound daripada HDMI 3 ni, daripada kamera ni lah, Sony FS700 ni. Kita akan dengar sound daripada kamera tu saja yang kita akan connect dengan mic Comica Boom X Qua nantilah. So itu saja sound yang kita akan ambil. So kat sini juga korang boleh tambahkan lagi dB, nak berapa dB ataupun nak tambahkan lagi. Daripada yang sebelum kosong ni dia adalah negatif 20 dB lah. Kalau terlalu perlahan boleh naikkan. Jadi kalau kosong ni dia kosong standard, dan kalau tambah dB kat atas tu maknanya kita dah tinggikan lagi suara kita. So korang boleh bermain-main dekat audio mixer dekat sini. Ada satu setting lagi yang korang nampak satu-satu ni, ini adalah scoreboard. Scoreboard ni macam korang tengok dalam game bola
bola ataupun game apa-apa sukansi Olimpik, kalau saya on scoreboard ni, dia macam jadi macam ni lah. Jadi ada Terengganu versus JDT, contoh final kan, bola sepak kan. Tapi untuk live yang kali ni kita tak apply lah, sebab apa, dia punya kaitannya kan. Tapi dalam Eurobox ni korang boleh gunakan benda ni. Okey lah, korang boleh buat yang apa, live stream tournament yang nampak profesional. Okay, korang tak perlu nak buat secara manual lagi, nak tukar satu-satu. Yang ni dah, sebab yang ni korang memang boleh apa, edit dia punya, nak team berapa ada berapa, nak size dia macam mana, team info dia, nak korang boleh apa, ubah bola sepak, font dia, team 1 siapa, team 2 siapa dan sebagainya lah, color semua korang boleh adjust dekat dalam ni. Dan yang sebelah sini pula yang ada nampak apa, dialog box ni, saya tekan dia. Okey, contohnya nanti bila kita dah start live, dia akan keluar komen dekat bahagian kat sini. Nanti saya akan baca melalui monitor ataupun saya pegang handphone saya. Okey, senang kita nak baca persoalan yang daripada korang lah. Tapi kalau korang tengok video ni dah lepas lah. Okey, dan hujung sekali ni, yang lambang gear ni kan, bila kita tekan, ini adalah bahagian setting dia. Setting yang mana ada macam-macam setting yang saya rasa penting lah untuk korang tahu. Okey, yang first sekali adalah video source switching ni. Okey, Yellowbox ni dia bukan je alat untuk live stream, dia boleh switch juga korang punya live scene tu. Okey, kita dah ada dua kamera sekarang ni. Ini kamera 1, ni kamera 2. So kalau kita nak tekan kamera 2 ni, kita just tekan sekali je. Tapi kalau contoh korang nak selamat lah, korang pilih double click ni, tekan sekali je, takkan jadi apa-apa. Korang kena tekan 2 kali, barulah dia bertukar scene lah. Ini untuk keselamatan kalau korang takut tertekan ke, sebab touchscreen kan, dia senang untuk kita tertekan. Bukan tertekan, tapi tertekan. Kalau korang perasan tadi, masa saya tengah bertukar kita punya scene tadi, korang akan nampak fade tu kan. Dalam Yellowbox Pro ni, korang boleh tukar transition, nak transition apa, cakap je. Dalam video source transition, korang boleh nampak banyak lah transition yang korang boleh tukar. Okay, macam contoh window slice ni saya tukar. And then, korang boleh tetapkan berapa lama duration yang korang nak dalam transition tu. Contoh macam saya kurang daripada 1.0 saat ataupun second, ini saya tetapkan lah. Okay, kalau kita nak pendek lagi, 0.5 second. So, kalau saya tekan ni, saya tukar dia, dia ada transition dia lah yang boleh korang pilih. Okay, encoding setting ni adalah dia ada defaulted dan recommended, yang mana dia recommend untuk bergantung kepada kita punya internet condition, kita punya macam scene kita tu banyak tak, banyak bergerak ke, banyak ramai orang yang nak bergerak ke. Okay, semua tu main peranan, semua main peranan dalam live stream. Sebab kalau banyak pergerakan dalam video korang, lagi banyak benda yang dia nak kena proses. Faham tak? Okay, dalam ni saya just ikut apa setting yang dah direkomendkan. So kita tekan done je lah. Okay, and recording limits ni, okay, recording limits ni dia ada bagi tahu yang mana kalau kita boleh je kita nak buat continuously, tapi takut benda yang kita record tu boleh corrupt. So kita ambil 10 minit je lah setiap recording. Okay, so untuk Yellowbox Pro ni ada beberapa view yang korang boleh buat. Macam contoh view untuk streaming game pun boleh, macam view untuk side by side pun boleh, tak ada masalah. Jom saya tunjukkan. Okay, saya nak buat macam ni. Add video source ni, kita nak ambil video daripada SD card dulu satu. Yang ni video bergerak lah. Okay, kita tekan done. So kita akan ada satu scene yang ada video kosong saja. Okay, ni contoh lah, as contoh saja. Kemudian kita tambah add video source lagi. Yang ni first kali saya nak buat picture in picture video. Okay, picture in picture video ni dia macam untuk korang yang streaming game lah, macam tu. Screen dia saya nak pilih yang video yang bergerak tadi. Kita tekan next. And then untuk screen yang kedua, saya nak pilih Ishraq ni as kita punya macam game apa, player dalam game tu lah. Okay. So korang boleh nampak dia punya idea macam mana. So korang boleh gerakkan Ishraq ni nak ke mana dia berada. Apa-apa yang korang nak tunjuk lah, macam contoh korang punya short film ke, ataupun korang punya video, ataupun korang punya game lah, tak kisah apa. Dah siap, korang boleh tekan done lah. Dan so korang boleh tekan kat picture in picture video. Dan ini adalah korang punya scene dalam picture in picture mode ni lah. Okay, so korang boleh nampak di sini. Next adalah yang saya nak buat adalah split view. Split view ni contohnya macam ni. Dia akan ada bersebelahan lah. Okay, contoh saya nak ambil Ishraq yang pertama dan yang B source adalah Ishraq juga. Korang andaikan lah dia ada bersebelahan. Okay, so saya gerakkan sikit. Korang nampak macam ni. So nanti maybe saya akan buat antara saya dengan diorang bersebelahan, nak tunjukkan je lah kat korang. So border thickness ni korang boleh edit, nak besar mana ataupun tak nak langsung pun boleh. Nak belah mana yang lebih, okay, nak belah Ishraq belah kiri saja lebih ataupun nak kanan je lebih, ataupun korang tak nak center pun tak apa. Maksudnya nak betul-betul center pun boleh lah. Okay, separation direction ni nak macam mana, nak sengit macam ni pun boleh. Ini macam style lah, dia macam versus apa, A versus B macam tu lah contohan. Okay, dalam game Taken dan sebagainya macam tu lah, lebih kurang lah korang boleh buat macam tu. Okay, so korang boleh tekan split view yang korang dah siapkan, and then
inilah hasil dia. Ni macam brother ni buat magic. So korang boleh nampak apa, belah A dan belah B. So dia tak boleh nak menipu lah magic dia belah mana. Okay, ni contoh lah. Dan satu lagi iaitu side by side. Dia yang ni lebih kurang, tapi ini akan nampak keseluruhan daripada kamera A dan kamera B. Okay, contohnya macam ni Contohnya select a source. Saya ambil shot yang first ni. Dan second saya ambil shot yang tadi kita ambil yang tight sikit, yang medium close up. Yang ni saya ambil wide dia. Contohnya macam ni. Next. Okay, so korang akan dapat full view macam mana ni, tapi dia akan ada dua source lah. Okay, and then background image ni saya boleh tukar. Nak background image apa yang saya ambil tadi, kayu. Okay, and then jadilah macam ni dia punya hasil dia. And then spacing dia, kalau spacing ni nak menjarakkan dia lah. Okay, kalau tak nak, okay, korang boleh tekan done. And then ini adalah hasil korang daripada side by side. Okay, so benda-benda ni korang boleh siapkan semasa sebelum live lagi lah, persediaan untuk live. So korang boleh pilih masa live nanti, switcher tu akan tukar je yang part mana yang bersesuaian dengan waktu tu lah. Korang nak ada challenge, nak versus ke apa ke, korang boleh tekan bahagian tu saja. Okay, so inilah hasilnya. Okay, bila korang dah siapkan semua scene tadi, ataupun korang nak edit balik, ataupun korang nak delete, senang je. Just tekan dekat bahagian scene yang banyak ni. Korang nak delete bahagian mana. Contoh saya nak delete bahagian side by side ni. Just tekan lama, hold. Ok, belah kiri ni adalah untuk kita edit balik. Dia akan pergi ke setting edit balik. Ataupun kita nak delete terus, just tekan tong sampah merah ni. Dan dia tanya nak delete tak. Nanti kita tekan ok. So dia memang sangat mudah untuk gunakan. Cumanya korang kena edit lah mengikut apa yang korang nak. Dan boleh je gunakan apa yang ada dekat dalam YOLOBOX Pro ni. Ok, so selain YOLOBOX Pro ni boleh digunakan untuk live stream. Dia juga boleh jadi monitor, sebab hari tu kita orang shoot Dr. Koskit masa shoot untuk raya tu lah. And then kalau tekan dekat bahagian orang, dekat dia punya macam setting punya version kat sini. So saya ada dekat version 1.3.1. Korang boleh connect wifi dekat bahagian sini. Ok, ataupun korang boleh test korang punya network, laju tak laju. 30 je, 100 je. Memalukan. Yelah 100 sebab kita tengah ramai yang pakai kan. So 100 lah. So untuk review penggunaan daripada YOLOBOX Pro ni, dah beberapa kali saya guna. Yang paling latest adalah daripada Sembang Raya Amir hari tu yang kita gunakan. Pada pandangan saya, yang saya ni kurang daripada segi MCP ataupun multi camera production, dan juga daripada segi broadcasting. YOLOBOX Pro ni sangat mudah untuk korang gunakan. Tak perlu nak banyak benda macam capture card ke, nak setup banyak-banyak pun tak perlulah. Cuma hanya pasang dengan semuanya dengan YOLOBOX Pro saja. So daripada segi battery life pula, semasa setup, dari kita orang gunakan daripada pagi sampailah ke petang, iaitu waktu maghrib macam tu, barulah dia almost mati dalam 2 ke 3% lah. And then masa live pula, sambil charge, dia hanya memakan beberapa persen sahaja. So kalau korang gunakan kuasa bateri semasa live dengan menggunakan YOLOBOX ni, InsyaAllah tak ada apa-apa masalah. Cuma semasa dalam penggunaan saya dengan YOLOBOX Pro ni, saya ada jumpa beberapa flaw yang sangat-sangat, boleh kata sangat-sangat penting lah, yang mana YOLOBOX kena improve. Iaitu yang pertama, dia takkan save setup yang korang dah buat. Maksudnya bila korang boleh schedulekan korang punya live, lepas tu korang setup lah korang punya live nak ada berapa kamera, dan ada yang mana, scene yang mana yang korang boleh letakkan overlay dan sebagainya. Tapi bila korang keluar balik dan masuk balik ke dalam live yang korang dah jadualkan tu, tiba-tiba scene yang korang buat semuanya dah tak ada, sebab dia tak simpan macam satu project file yang biasalah. Okay, itu adalah perkara yang YOLOBOX kena improve lah dekat situ. Okay, yang kedua yang saya jumpa masa setup hari tu adalah masalah lagging. Dan nasib baiklah masa tu saya tengah setup lagi, tak pergi live lagi. Dan Alhamdulillah masa live juga tak ada apa-apa masalah macam korang tengok dekat Sembang Raya Amir hari tu. Dan yang ketiga adalah, harapnya next model untuk YOLOBOX Pro ni, tolonglah YOLOBOX letakkan charger. Yang mana charger ni, YOLOBOX ni agak picky sikit pasal charger. Kalau boleh korang kena ada charger quick charge 2.0 yang ke atas lah. Kalau charger korang slow, maksudnya dia takkan charge lah. Itu kekurangan dia lah. Tapi overall, selain isu-isu yang saya hadapi, Alhamdulillah semua berjalan dengan baik lah. Tak ada masalah macam korang tengok dekat live Sembang Amir Raya hari tu. Korang boleh check it out live hari tu dekat channel saya yang ada link dekat description saya sediakan dekat bawah ni. So, beli atau tidak? Maybe benda ni agak susah sikit nak recommend sebab harganya agak keras sikit. Tapi untuk korang yang baru nak memulakan syarikat pasal broadcasting ataupun nak fokus dekat live stream, yang korang nak buat live stream tournament ke, live stream gaming ke, ataupun korang
nak buat live show sendiri, YOLO Box Pro ni memang saya sangat recommend untuk korang invest yang harganya dalam sekitar RM5,999. Memang satu benda yang bagi saya, untuk korang yang mencari alat live yang portable dan juga tak nak banyak hassle ataupun tak nak banyak masalah dan sebagainya, gunakanlah YOLO Box Pro ni. Dan korang tak perlulah susah-susah nak cari dekat mana-mana, sebab saya dah sediakan link pembelian YOLO Box Pro ada dekat description dekat bawah ni. So korang boleh tekan link kat bawah ni dan bantu saya untuk growkan channel saya kat sini. Okay, so itulah dia. Macam-macam lagi sebenarnya possibilities yang kita boleh buat dengan YOLO Box Pro ni. Malangnya saya dah kena pulangkan balik ke Pixel Distribution. Terima kasih kepada Pixel Distribution sebab sudi pinjamkan unit demo YOLO Box Pro ni. So sampai sini sajalah review saya untuk video kali ni. So video kali ni memang agak panjang sikit. Terima kasih sebab korang tonton sampai habis. Itu saja untuk video kali ni. Kita berjumpa di next video. Love Tech, stay maniac.